Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wabillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam yang dimuliakan oleh Allah ini, kita bertemu kembali untuk sama-sama menyambung kembali siri tadabbur surah Al-Maidah, yang mana pada siri yang lepas kita dah sampai kepada perbahasan ayat yang ke-56. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung kembali perbahasan kita yang insya-Allah kita akan kupas ayat daripada 57 sampai ayat yang ke-61. Moga-moga hadirin hadirat semua yang bersama dengan kita pada malam ini di live IG, di Zoom, di Facebook. Minggu lepas tu kita tak sempat setting untuk live di Facebook sebab dia ada masalah teknikal. So insya-Allah pada malam ini dikhabarkan dah elok kembali sambungannya di live Facebook. InsyaAllah kita akan sambung kembali pengajian kita pada malam ni, insyaAllah. Moga-moga sahabat-sahabat semua dah makan malam supaya semua dapat memberikan perhatian, insyaAllah, fokus kepada kita pada malam ini. Sebab perut yang lapar dia akan mengganggu kita punya fokus. Boleh juga siapa yang nak sambil makan sambil dia dengar pun tak ada masalah. Jadi insya-Allah kita akan mulakan dengan bacaan daripada ayat 57 sampai ayat 61. Kemudian kita akan kupas makna dia secara umum dulu sebelum kita akan sebutkan beberapa perbahasan ayat yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. Baik, ini adalah ayat yang kita sambung kembali kesinambungan daripada ayat yang lepas. Kalau kita ingat pada ayat yang lepas juga Allah telah berbicara tentang tegahan kita daripada kita menjadikan orang-orang bukan Islam itu sebagai wali kita. Dan kita dah explain apa yang maksudkan dengan wali. Dia adalah bermaksud penolong kita, pelindung kita. Yang kita dah bawa contoh penolong tu bukan maksudnya kita tak boleh minta tolong kepada orang bukan Islam, tak. Tapi maksudnya mereka yang memegang urusan kita. Macam
kalaulah kita sebagai negara Islam, kemudian kita nak minta pertolongan, maksudnya pertolongan ni dalam berkaitan dengan ketenteraan daripada sudut ekonomi, campur tangan urusan pentadbiran dan sebagainya, ini adalah dilarang. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang-orang yang beriman daripada menjadikan musuh-musuh mereka ini sebagai penolong ataupun juga sebagai penaung dan juga pelindung. Yang mana antara sifat-sifat mereka ini adalah mereka ini suka untuk nak merimihkan urusan agama. Mereka suka untuk nak memperkecilkan urusan agama kita. Ialah dalam urusan Islam, di mana kita membangunkan komuniti kita sebagai orang Islam, kita punya rules kita, dan kita ada juga syiar agama kita yang perlu ditegakkan. Tetapi orang-orang yang bukan Islam ini barangkali mereka tidak memahami tentang syiar kita, ataupun mereka tahu tetapi mereka bersikap untuk nak memperkecilkan atau menyindir-nyindir dan sebagainya. Maka ini adalah tegahan. Tak kiralah sama ada mereka itu daripada agama mana sekalipun, sama ada mereka itu orang Yahudi, orang Kristian, orang kufar, mereka yang ateis dan sebagainya, selagi mana mereka tidak beriman dengan Allah, maka mereka ini akan sentiasa untuk bersikap tidak redha terhadap kita, sehinggalah kita yang mengikuti jejak langkah mereka. Dan itulah yang telah dihuraikan dalam ayat dalam surah Al-Baqarah, bila Allah kata walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani ini mereka tidak akan sama sekali redha dengan kita sampailah kita mengikuti corak hidup mereka, mengikuti lifestyle mereka, mengikuti petunjuk agama mereka. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita orang-orang yang beriman ni supaya bertakwa kepada Allah dalam perkara ini, sekiranya kita benar-benar beriman. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada orang-orang yang beriman tentang beberapa bentuk istihza, ataupun kita kata beberapa bentuk mempermainkan ataupun istihza ni macam merendah-rendah, menghina. Inilah itu maksudnya. Macam mana mereka ini menghina, memperkecilkan agama kita. Antaranya iaitu sikap orang-orang yang bila mana mereka mendengar azan dikumandangkan, azan yang mana kita tahu dia sebagai satu syiar umat Islam, sebagai satu lambang untuk nak memanggil umat Islam untuk melakukan salat, memperingatkan manusia, mengajak manusia ke arah masjid. Mereka ini akan bersikap mempermainkan. Benda ini berlaku di semua peringkat, sama ada di peringkat orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri kita akan mendapati ada juga yang orang Islam mungkin dia tidak menghina, tetapi dia mungkin bersikap tidak mengendahkan. Itu juga sebahagian bentuk daripada kita memperkecilkan syiar salat ataupun syiar azan ini. Tetapi orang bukan Islam ini mereka lebih kepada isu-isu yang kontroversial. Mereka ni tak suka mendengar bunyi azan. Mereka tak gemar. Jadi mereka akan bersikap lebih kepada menghina ataupun mereka akan menolak seruan syiar azan ini. Jadi Allah sifatkan mereka ini sebagai qauman la ya'qilun. Mereka adalah satu kaum yang tidak berfikir. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berkata kepada ahli kitab. Ahli kitab ni siapa? Kita dah bagi tahu adalah mereka yang menganut agama yang asalnya adalah daripada agama langit. Orang-orang seperti Yahudi, orang seperti Kristian. Wahai ahli kitab, itu di sebalik kamu punya permusuhan terhadap kami, di sebalik kamu ini memerangi kami, kamu membenci kami, dan hakikatnya kamu hanya membenci kami kerana keimanan kami kepada Allah. Kamu memerangi kami kerana Al-Quran yang diturunkan kepada kami
dan imannya kami kepada kitab-kitab yang telah diutuskan kepada para rasul sebelum kami seperti Taurat, seperti Injil. Tetapi kamu ini, Allah suruh kita bagi tahu, Nabi Muhammad bagi tahu kepada mereka ini, bagi tahu pada mereka ini adalah orang yang fasik. Fasik ini adalah orang yang terkeluar daripada landasannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita cerita tentang makna secara umum dulu. Kemudian Allah suruh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada mereka juga, tidakkah kamu mau aku beritakan kepada kamu semua, wahai orang-orang Yahudi dan Kristian, dengan sesuatu yang lebih teruk daripada apa yang kamu memusuhi kami atau menyalahi kami, iaitu balasan yang kamu akan dapat. Allah akan menjauhkan kamu daripada rahmatnya. Allah akan menurunkan kemurkaannya kepada kamu. Bahkan segelintir daripada kamu telah dimasakh. Masakh ini telah diubah menjadi kera dan juga khinzir. Dan ada daripada kalangan kamu yang menyembah taghut. Taghut ni benda-benda seperti syaitan, benda-benda yang mungkar, syirik, khurafat dan sebagainya. Yang inilah Allah SWT sifatkan bahawa mereka ini kedudukannya lebih teruk di dunia dan juga di akhirat. Mereka ini lebih teruk, lebih kerdil daripada orang-orang beriman yang kamu perkecilkan di dunia ini, yang kamu persindirkan tentang keimanan mereka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada orang-orang yang beriman bahawa orang-orang munafik daripada kalangan Yahudi, maksudnya orang Yahudi pun ada juga kalangan orang munafik yang teruk sikap mereka ini, bila mana mereka datang, dia kata kami beriman, tetapi hakikatnya mereka berpegang dengan kekufuran mereka. Dan mereka keluar daripada agama ini sebagaimana sebelum mereka masuk kepada agama itu. Apa yang kamu sampaikan, ilmu, peringatan itu semua tidak memberikan manfaat kepada kamu. Dan Allah tahu apa yang mereka sembunyikan. Baik, itu secara umum maksud daripada ayat-ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Kita akan sentuh tentang kesinambungan antara ayat-ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Jadi pada ayat 57, bila mana Allah sebut, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu. Apa maksudnya? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yang suka memperkecilkan, menghina syiar agama kamu. Kalau kamu mendapati ada pihak yang suka memusuhi syiar agama kamu, tak kiralah sama ada syiar tu syiar perayaan kamu, syiar ibadat kamu, syiar ilmu kamu, dan seumpamanya, maka ini semua adalah perkara yang telah melanggari batasan. Dan ini tidak layak untuk dijadikan sebagai pendamping kepada kita. Mereka tak boleh dijadikan sebagai sahabat kita. Dan Allah ingatkan, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah sekiranya kamu betul-betul beriman kepada Allah. Jadi sebelum ini Allah SWT memang telah menegah dalam ayat-ayat yang sebelum ini yang kita bincang pada minggu yang lepas, memang Allah SWT telah menegah orang beriman daripada jadikan ahli kitab ini ataupun orang kufar sebagai awliya. Dan Allah ingatkan tentang perintah ini. Allah larang kita sebab
dia punya keburukan-keburukan, mudarat-mudarat yang mungkin terhasil, impact yang boleh berikan kepada agama Islam itu sendiri dan juga kepada umat Islam itu sendiri. Sebab mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka itu tidak akan berasa kasih kepada orang-orang yang beriman. Maka macam mana mereka nak buat polisi-polisi yang boleh menegakkan agama Islam? Tidak mungkin. Dan kita lihat di negara jiran umpamanya, syiar Islam itu ditekan. Dan kita lihat macam mana even dalam jabatan agama dia pun, mereka ini akan terpaksa tunduk kepada kehendak pemerintah. Itu tak boleh dinafikan. Sebab itu pentingnya peranan kuasa. Peranan kuasa dalam politik ini, supaya yang penting kita tahu Islam itu kita kena usahakan berada di tempat yang terbaik, yang kita boleh menjadikan dia sebagai wadah kita, sebagai kehidupan kita. Itu penting. Wattaqullah in kuntum mu'minin. Ingat, buat apa yang Allah SWT telah perintahkan kepada kamu, jauhilah daripada apa yang Allah telah larang kepada kamu. Apa yang kita sebutkan tadi itu berupa larangan-larangan daripada Allah. Kalau kamu betul-betul berpegang teguh kepada syiar agama Allah yang telah Allah perintahkan kepada kamu, jangan sesekali mengambil mudah. Wa idza nadaitum ila salah, kata Allah lagi dalam ayat yang 88, wa idza nadaitum ila salah ittakhaduha huzwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Bila Allah SWT menceritakan pada ayat sebelum ini tentang ahli kitab, tentang orang-orang kafir, mereka ni akan menjadikan Islam ini sebagai agama picisan, agama hinaan. Maka Allah ingatkan antara ciri-ciri orang yang mengambil mudah ataupun yang akan menyebabkan Islam ini dipandang lekeh adalah orang-orang yang bila mana mereka ini diseru untuk melakukan salat, mereka ini ittakhaduha huzwan wa la'ibah. Mereka akan jadikan dia sebagai satu bentuk yang mempermainkan. Dia anggap benda itu is not serious. Dia akan permainkan tentang rukun Islam yang terpenting ini. Sahabat-sahabat kena ingat, kalau kita tak bicara, okeylah, orang bukan Islam, orang non-Muslim, mereka memang tak akan pedulilah tentang solat kita. Bahkan mereka akan anggap azan yang kita kumandangkan, mereka akan anggap solat yang kita lakukan, masjid-masjid yang dibina ini semua mengganggu ketenteraman mereka. Dan dalam sebulan yang lepas, ada satu kawasan tu saya tengok ada satu masjid yang besar. Oh, Masya Allah, masjid ni kan cantik, luas. Kemudian ada beberapa penduduk tempatan yang bersembang. Saya berkata, Ustaz, yang ini kita dah usaha untuk nak bina ni belasan tahun. Ini baru berjaya disiapkan, baru je dapat kelulusan. Kenapa? Sebab komuniti bukan Islam kat sini menentang. Jadi mereka usaha sungguh-sungguhlah supaya masjid ini tidak berjaya kami dirikan. Walaupun kami pakai duit orang Islam kat sini. Ini menunjukkan memang orang Islam umumnya mereka tidak senang dengan syiar agama kita. Mereka tak suka nampak masjid-masjid yang banyak didirikan. Mereka tak suka bila mana azan-azan dikumandangkan. Mereka rasa terganggu. Yes, Islam menjaga ketenteraman. Islam menjaga aspek kejiranan. Sebab tu kita tak boleh menyakiti mereka dalam perkara yang tidak sepatutnya. Tetapi dalam benda yang merupakan syiar agama, simbolik agama, yang Allah suruh kita zahirkan, yang itu kita zahirkan. Contohnya azan. Yes, azan kita kena kumandangkan sebagai satu jalan untuk nak memanggil, memperingatkan orang-orang Islam. Come on, ila salah. Kalau kita tengok di Singapura umpamanya, azan tak boleh dikumandangkan secara berluasa. Ialah orang Islam minoriti dekat sana. Kalau nak azan di dalam masjid. So, serupa macam kalau orang di luar masjid itu tak tahulah masa waktu solat tu melainkan daripada handphone. So, mereka akan kata, kan dah ada handphone, pandai-pandai lah nak tahu waktu solat, buat apa nak bising-bising memekak dengan azan. Dan bila diteliti daripada sudut mereka akan cuba tengoklah, orang bukan Islam akan menentang azan. So dia akan compare
berapa ramai orang Islam yang akan pergi solat berjemaah di masjid. So bila mana mereka nampak buat azan pun, orang Islam berapa kerat je yang pergi solat, sedangkan majoritinya adalah bukan Islam yang tinggal dalam komuniti itu, maka mereka ambil keputusan untuk tidak menzahirkan azan. Sebab azan pun sama je. Bagi mereka mengganggu orang bukan Islam, orang Islam pun tidak menyahut seruan itu. Sebab apa azan kuat-kuat. Ini benda-benda yang perlu untuk nak kita sama-sama muhasabah. Alhamdulillah, nikmat kita di bumi Malaysia ini, Islam sebagai agama rasmi, orang Islam sebagai umat yang majoriti, kita masih lagi dapat menjalankan agama kita dengan baik. Kita dapat menunaikan syiar-syiar agama kita, menzahirkannya dengan baik. Kita boleh azan, kita boleh berhari raya dengan baik, kita boleh melakukan ibadah korban dalam perayaan haji baru ini. Mungkin di separuh tempat seperti India, benda itu semua adalah hampir boleh kata membahayakan diri kalau kita melakukan ibadah korban seperti itu, kerana mereka akan menyerang semula dan dia mengganggu sensitiviti penduduk tempatan. Begitu juga di tempat-tempat lain, walaupun di negara barat yang dikatakan sebagai tempat yang memperjuangkan tentang freedom of speech, freedom of act, you have freedom to do, yang tukar jantina boleh, lelaki jadi perempuan, perempuan jadi haiwan, semua boleh. Nak modify diri jadi alien pun ada. Kita akan tengok dalam YouTube pun akan ada, kita tengok mereka yang mental lah kot saya kan. Dia rasa dia adalah alien sebenarnya yang terperangkap dalam badan manusia. So dia modify badan dia sampai dia tukar muka, kepala dia semua jadi macam alien. Dia letak benjol-benjol, lepas tu dia tatukan badan dia jadi macam hijau, hitam, mata dia semua dia potong dia potong hidung. Lepas tu jari dia potong, 2 jari ni dia potong supaya nampak macam 3 jari. Jari kaki pun dia nak potong. Dah ada banyak lagi dia kata modification yang dia nak buat pada badan ni supaya dia kata untuk nak jadi diri dia asal. Rupa yang asal handsome, tapi dah jadi. Ada yang sampai dia cantumkan tengkorak anjing tu pada muka dia sebab dia kata dia adalah anjing. Itulah bila kita kata manusia bila tak dipandu dengan fitrah yang salim, yang betul, dan tidak dipandu oleh wahyu, mereka atas dasar freedom itu, mereka akan buat apa sahaja. Walaupun di sebalik freedom yang mereka katakan ini, tetapi bila mana dia berkait dengan Islam, itu tidak akan menjadi freedom. Bagi mereka, Islam itu bercanggah dengan freedom mereka. Sebab freedom of Islam adalah freedom yang dipandu oleh agama. Bila kita kata dipandu, maksudnya dia akan ada batas-batas dia. So, di tempat-tempat seperti itu, kita mungkin nak mempraktikkan Islam, nak mempraktikkan solat itu juga susah. Ini yang dalam ayat yang kita bicarakan ni. Allah sifatkan orang-orang yang dipanggil ke arah solat ini, mereka akan bergelak tawa, mereka akan macam seolah-olah menghina seruan azan itu sendiri. Allah panggil, walaupun bukan Allah yang panggil, muazzin itu panggil dengan perintah daripada Allah. Maksudnya nak panggil untuk salat, menghadap Allah. Kita buat dono je. Dan bayangkan kalaulah kita panggil anak kita 2-3 kali kita panggil dia tak menyaut-nyaut, sakit hati kita kan. Belum lagi tiba-tiba budak tu gelak-gelak je, dia main-main je kan, kita punya panggilan, lagi kita rasa ni kurang ajar sungguh. Kita akan rasa murka, kita akan rasa marah. Tetapi bila Allah panggil, kita buat tak tahu. Percayalah. Bila saya pergi ke negara-negara yang minoriti Muslim, ya Allah, kita rasa kosong sebab tak dengar bunyi azan, nak cari masjid pun susah. Bila dapat jumpa, dapat masuk ke masjid, solat, kita dapat sujud, letak dahi kita ke tanah, ke kapet dia tu, subhanallah, satu nikmat besar kita rasa. Bila dapat terdengar kalau bunyi azan tu, ya Allah, nikmatnya dapat dengar azan dekat bumi-bumi macam tu. Masa tu kita rasa very appreciate dengan nikmat yang kita ada. Tetapi
Manusia bila nikmat tu ada, dia tak hargai. Jadi Allah ingatkan kepada kita tentang rukun Islam yang paling penting ini. Rukun Islam inilah yang Nabi SAW ketika mengutuskan Mu'adh ke Yaman, Nabi ingatkan benda apa yang paling pertama sekali kita kena ajak orang bukan Islam setelah mereka masuk Islam. Of course lah, syahadatain. Syahadatain ni dia kena faham betul-betul apa maksud asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu most important thing. Once kita believe Allah is the only God yang kita worship for, dan juga Nabi Muhammad SAW itulah yang menyampaikan, betul-betul kena understanding supaya kita kata foundation of agama itu solid. Kita tahu bahawa Islam ini mesti turun daripada Nabi kita. Dia tak boleh turun kat pak wali mana yang Nabi tak ajar pada kita. Tiba-tiba dia kata wali ni pun dapat wahyu. Sedangkan Islam itu, wahyu itu sumbernya turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang Nabi SAW akan ajar kepada sahabat-sahabat kita yang disampaikan kepada hari ini. Dan after that, Nabi SAW kata, fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim 5 salawatin fi yawmin wa laylah. Lepas mereka dah faham tu, first kali ajar mereka salat. 5 kali sehari. So ini adalah rukun Islam yang terpenting. Okey, dalam kita berdakwah, kita kena sampaikan secara berperingkat-peringkat. Nak ajar tentang syariat salat ni pun mencabar bagi orang yang baru masuk Islam. Mereka mungkin tak tahu baca Fatihah, mereka mungkin tak tahu macam mana nak laksanakan ibadat, rakaat dan sebagainya. Ini tentang salat. Salat yang mana Allah ingatkan kita supaya kita sentiasa jaga, tak kiralah apa keadaan kita sekalipun. Hafidhu ala salawat, kata Allah dalam suratul Baqarah. Jagalah, peliharalah tentang salat itu. Kita sakit ke? Tak boleh gugur salat tu. Kita sibuk meeting ke? Tak gugur salat tu. Kita dalam operation ke? Tak gugur salat tu. Kecuali kalau akal kita hilang. Akal kita hilang tu sebenarnya kita gila, atau memang kita koma, kita pengsan, kita memang tak sedarkan diri. Itu tak boleh nak buat apa lah. Kalau kita tak boleh nak berdiri, tak sihat, solat juga dalam keadaan duduk. Tak boleh nak duduk, kita stroke ke apa ke, kena juga solat. Walaupun dalam keadaan baring. Solat semampu yang kita mungkin. Even sahabat Nabi yang tengah berperang, tak boleh nak stop, tetap kena solat. Dengan syiar Allah telah beri, sebab itulah mereka ada salatul khawf, solat yang Allah syariatkan kepada orang yang sedang berang sebab mereka tak boleh nak stop. Anyway, you can salat. Salat dengan ikut apa yang Nabi SAW kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana aku salat. Dan salat ini juga nak kata pentingnya adalah perkara yang Nabi SAW sampaikan sebagai wasiat yang terakhir. Sebelum Nabi SAW menghembuskan nafas yang terakhir, apa yang Nabi SAW kata? As-salah wa ma malakat aymanukum. Itu satu wasiat sebelum Nabi dalam keadaan nazak. Antara perkataan akhir yang sahabat tanya kepada Nabi SAW, apa wasiat baginda? Nabi kata salat. Salat jaga. Jaga salat, jaga hamba-hamba kamu. Dan Nabi SAW bila ditanya oleh sahabat, macam mana sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia kata, ya Rasulullah, macam mana aku nak bertampingan dengan kamu dengan nanti dekat syurga? Maka Nabi SAW nasihat kepada dia, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Nabi kata, banyakkan solat, maksudnya banyakkan sujud, banyakkan solat. Dan orang-orang yang mengabaikan solat, kata Allah SWT, mereka itu akan dijanjikan neraka saqar. Allah sebut dalam Quran, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Wahai Tuhan, kami dulu bukan daripada kalangan orang yang melakukan salat. Orang yang tinggalkan salat, mereka akan tenggelam di dalam nafsu syahwat yang sukar untuk mereka menewaskan syahwat mereka. Allah kata dalam Quran, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahawat.
fasawfa yalqawna ghayya. Dan yang paling bahaya sekali adalah dia boleh membawa kita ke arah kekufuran wal iyad billah. Sebab tu Nabi SAW kata, perbatasan di antara iman dan kufur orang Islam itu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Nabi kata siapa yang meninggalkan salat itu maka dia telah kufur. Perbahasan di sisi ulama, kufur itu adalah kufur akbar yang boleh mengeluarkan daripada agama, ataupun kufur asghar, kufur yang lebih kecil daripada itu yang tak sampai ke tahap mengeluarkan daripada agama. Perbahasannya sama ada orang tinggalkan dalam keadaan jahil, tinggalkan dalam keadaan sengaja dan sebagainya. Itu dalam perbahasan fiqh, tetapi kuncinya bahaya kalau kita mengambil mudah tentang solat ni. Bahkan dalam hadis-hadis diceritakan tentang orang yang meninggal mengabaikan solat ini, di akhirat nanti balasan dia adalah kepala dia dibaringkan, dia akan dihempuk dengan batu. Berulang kali dihempuk batu, pecah berderai. Dihempuk dengan batu, hancur berkecat. Itu adalah balasan bagi orang yang culas mengabaikan solat. Bahkan Nabi SAW masa tengah nazak sekalipun, nazak Nabi pun Nabi tidak pernah meninggalkan, cuba tak nak tinggalkan salat jemaah. Nabi minta sahabat-sahabat untuk papah Nabi, walaupun Nabi dipapah pingsan tak boleh juga sampai Nabi ditidurkan kembali. Nabi minta bila masuk waktu salat sahabat supaya siram Nabi dengan air, sebab Nabi nak cergas, nak cuba bangun untuk nak pergi mengimamkan sahabat-sahabat melakukan salat. Semangat yang dikala saat akhir sebelum menghembuskan nafas, dan kita ada sikit sibuk pun kita dah rasa macam tak apalah, nantilah salat, kita boleh abaikan salat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditikam masa sebelum kematiannya, tengah salat ditikam. Umar bila mana terbangun balik lepas dipingsan ditikam, dia terus tanya sahabat, dah habis solat? Dah solat belum? Nampak tak concern mereka tentang solat? Dan ini adalah sifat para anbiya. Bila mana Allah cerita tentang para nabi, para rasul di dalam Al-Quran, Allah kata, bila Allah kata tentang Nabi Ibrahim, tengok apa doa dia. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Jadikanlah aku seorang yang mendirikan salat, aku dan anak zuriat aku. Ini doa yang kita kena lazimi, sentiasa doa dalam salat kita sebelum kita bagi salam. Kita minta semoga anak-anak cucu kita pun orang yang mendirikan salat. Bukan hanya kita, tetapi zuriat-zuriat kita juga menjaga salat kita. Nabi Ismail, Allah sifatkan dia apa? Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dia adalah seorang yang rajin mengajak ahli keluarganya untuk melakukan salat dan zakat, dan dia di sisi Tuhan sebagai hamba-Nya yang diridai. Nabi Musa alaihi salam, masa dia nak mendapatkan wahyu daripada Allah, apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa? Inni anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Dan Allah kata, akulah Allah, tiada Tuhan selain daripada aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingati aku. Nabi Zakaria, ketika mana Allah ceritakan tentang Nabi Zakaria, Allah kata fanadathul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Masa Allah nak bagi tahu kepada Nabi Zakaria yang dah tua, dia akan dapat anak yang telah diimpikan sejak sekian lama, Allah kata dia ketika itu sedang salat di masjidnya. Maryam, dan Allah kata ya Maryam uqnuti li rabbik wasjudi warka'i marraki'in. Taatlah kepada Tuhanmu wahai Maryam, sujud dan rukuklah, jadilah orang yang termasuk daripada kalangan orang yang rajin mendirikan salat. Nabi Isa, dia kata masa dia doa kepada Allah, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salah. Nabi Shu'aib, Allah kata qalu ya Shu'aib
As-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Kaum Nabi Syuaib ni kata, wahai Syuaib, adakah salat kamu ini yang menyuruh kamu untuk kami meninggalkan sembahan kami terhadap berhala-berhala kami yang disembah oleh nenek moyang kami? Nabi Muhammad, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh ajaklah keluarga kamu untuk mendirikan salat dan sabar. Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah, ingat, masa kita dilahirkan di dunia ini, apa benda syariat pertama yang disunatkan kepada kita? Diazankan ke telinga bayi, hayya 'alas salah, kalimat tauhid dan kalimah yang mengajak kepada salat. Dan semasa kita meninggal dunia, benda apa yang pertama sekali? Kita akan disalatkan sebagai jenazah. Begitu juga kalau kita tengok dalam urusan harian kita. Dan kalau kita nak rezeki hujan, Allah suruh kita istisqa. Kalau kita dalam kebuntuan, tak tahu nak buat pilihan, Allah suruh kita salat istikharah. Kalau kita berasa nak bertaubat kepada Allah, kita boleh salat sunat taubat. Tapi ada orang yang ditanya, Ustaz, solat tu solat, tapi walaupun kita kata dalam Quran Allah sebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat itu mencegah daripada fahsyak dan kemungkaran. Betul ke kalau kita salat dia boleh mencegah? Ada orang salat kita nampak tapi dia masih lagi duk buat benda-benda yang tak senonoh. Apa soalan tu? Tak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah orang yang solat tu sendiri. Adakah mereka ini benar-benar solat? Mereka ini faham tentang solat, bacaan yang mereka buat, intipatinya, menjiwai solat itu. Adakah jiwa mereka ini adalah jiwa yang cintakan salat? Bukan hanya sekadar melakukan salat, cintakan salat. Hatinya yang sentiasa ternanti-nantikan salat untuk bersama dengan Allah. Kerana jiwa yang dipenuhi dengan mengingati Allah, dengan mengingati salat, maka hatinya itu sampai tak ada ruang untuk dimemikirkan ataupun dimelakukan maksiat. Sebab tu dalam Islam sampai 5 waktu salat. Sebab apa 5 waktu salat? Sebab 5 waktu ni daripada pagi sampai malam Allah nak jadikan sebagai satu repetition reminder kepada kita. Daripada pagi sampai tengah hari, sampai ke petang, sampai ke malam, remember Allah. Saya ada buat video baru-baru ni di TikTok dan juga di IG tentang manusia, yang kenyataan yang saya nampak kan, yang dia kata kerja ini satu selingan je, menanti waktu salat. Yes, bila kita ternanti-nanti waktu salat, kita punya kepala ni asyik fikir Allah, 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 Allah. Hati yang wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dalam hadis yang Nabi SAW beritahu, golongan yang akan mendapat 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah negari akhir adalah, salah satunya adalah orang yang hatinya bergantung ke masjid. Bila kita kata gantung tu always, dia akan tergantung sentiasa. Bukan orang yang nak cuba gantung, tak gantung-gantung, tak. So daripada pagi, tengah hari ni kita ingat, kita kena salat, ingat Allah lagi. So bila hati kita ni every day, siang dan malam, dia ada that tajdid, benda yang peringatan yang dibaharukan itu, maka itulah yang akan membuatkan hati kita penuh dengan Allah. Maksudnya seruan Allah sampaikan kita ini tak ada masa untuk nak buat maksiat. Takut kita teringat. Baru nak buat maksiat, sekejap lagi hasap, teringat Allah lagi. Jadi salat itu dia adalah zikrullah, mengingati Allah dengan qalbi, dengan hati kita, dengan qauliyah kita, dengan kata-kata kita, dan juga dengan fi'liyah kita. Tanya diri kita, adakah kita khusyuk?
ketika kita salat, kita faham apa yang kita baca, kan? Itu benda yang penting untuk nak kita faham. Ada juga yang tanya, Ustaz, kan, dalam Quran, kenapa bila kita dengar tentang perintah salat, mesti kebanyakannya ada zakat selepas itu? Yang ini senang kita nak faham. Sebab kedua-dua ni, salat dan zakat ni, dia melibatkan ujian. Ujian kita. Satu ujian kita dengan Allah, satu ujian kita dengan manusia. Zakat, hak manusia. Allah nak uji kita, adakah kita sanggup berkongsi bahagian kita dengan manusia. Salat adalah hak Allah. Allah nak uji kita sama ada kita sanggup tak berkongsi masa kita, tenaga kita untuk Allah. Kedua-duanya perlukan kepada pemberian, kedua-duanya perlukan kepada pengorbanan, dan kedua-duanya susah nak buat. Cuba kita tengok diri kita sendiri. Bolehkah kita nak jaga, contohnya kalau kita salat, nak jaga sebaik-baik amalan ni di awal waktu, kita nak cuba tunaikan dia jemaah yang Nabi SAW very concerned about it. Usaha untuk dapat saf pertama, usaha untuk mendahulukan salat tu more than anything. Ini saya pernah tegur lah masa ada satu mesyuarat bersama dengan ustaz-ustaz lah, kita kata. Dia buat satu program, yang mana dia buat program tu, kemudiannya dia tulis solat tu pukul 6.30 atau pukul 6 macam tu, solat asar. Jadi saya tegur lah, kata janganlah buat event asar tu dilambatkan. Pukul berapa masuk asar? Pukul 4.45. Okey, buat, berhenti ataupun kita solat pada waktu dia, lepas tu sambunglah balik, tak ada masalah pun. Apatah lagi ni pak ustaz yang faham agama ni, so tak comel lah. Tiba-tiba solat tu dikebelakangkan berbanding dengan event, berbanding dengan program yang dilakukan. Ini bukan mendahulukan Allah, ini mendahulukan program kita. So lepas tu dia pun ubah balik lah. Percayalah sahabat-sahabat, semua yang dikasihi oleh Allah, siapa yang mampu berikan Allah hak salat, mereka juga akan mudah untuk berikan manusia hak mereka. Kita akan jadi mudah nak berzakat, kita mudah untuk nak melakukan sedekah, kita akan menjadi insan yang amanah, sebab amanah kita dengan Allah yang kita tak mampu lihat itu, kita boleh jaga. Ada yang tanya, Ustaz, kan, kalau kita solat ni ada rukuk, ada movement lah, tunduk, bangun, angkat tangan dan sebagainya, apa hikmah dia? Apa ibrah pengajaran yang kita boleh dapat? Dulu saya ada belajar satu silat. Kononnya saya tak tahu, tak payahlah sebut silat apa kan. Silat ni kononnya diinspirasikan pergerakan ni daripada solat. Solat tu ada takbir. Solat tu, silat tu pun nak buat bela diri dia dengan konsep. Solat tu bukanlah nak jadi bela diri. Solat tu antara kita dengan Allah. Jadi tak perlu untuk try so hard untuk nak kaitkan everything kita dengan pergerakan solat. Kalau kita nak jatuhkan musuh, pergerakan tu dengan solat. So berdiri pun konon-konon berdiri macam ni. Nak menghadap musuh tu berdiri. Berdiri straight. Kalau dalam konsep mixed martial art, memang tak betul lah, tak stabil lah. Kalau orang serang tu, mudah untuk kita jatuh. Sebab tu dalam martial art, dia tak boleh berdiri tegak straight macam tu nak menghadap lawan. Sebab kita berada dalam posisi yang terdedah dan tak stabil. Kalau kita mengharap nak tepis-tepis pun tak jadi stabil. So mereka akan serongkan badan supaya kita lebih fleksibel untuk kita nak move, kita nak mengelak, kita nak buat apa-apa pergerakan, itu lebih stabil daripada kita berdiri. Kalau terkena, kita akan mudah jatuh ke belakang. Baik. Tapi dia adalah pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil. Contoh, bila kita berdiri, kita qiyam, and remember, beginilah kita akan qiyam di hadapan Allah pada mahsyar kelak.
ketika mana kita menanti giliran kita dihisap, ketika mana kita sedang dihitung amalan-amalan kita. Masa kita baca surah Al-Fatihah, jangan lupa, itu adalah surah Tauhid. Surah Tauhid, yang mana Allah akan jawab setiap daripada apa yang kita bacakan. Allah jawab. Setiap orang yang baca, jutaan manusia yang baca, Allah jawab dengan kelayakan kemampuan yang Allah, yang kita ukur dengan akal kita, macam mana Allah boleh jawab Al-Fatihah yang dibacakan oleh everybody. Ingat, dalam Al-Fatihah tu apa? Dulu kita pernah belajar sama-sama tafsir surah Al-Fatihah. Apa doa yang kita minta kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Hayati, apa jalan lurus yang kita duk minta kepada Allah 17 kali satu hari itu? Apa jalan lurus yang kita duk minta kepada Allah? Kita sendiri tak faham, kita sendiri tak hayati. Kemudian macam mana kita nak berada di jalan yang lurus? Bila kita rukuk, bila kita sujud, di satu lambang kerendahan seorang hamba, kan? Kita tak mudah-mudah untuk tunduk pada orang, melainkan orang macam Jepun ke orang Korea yang memang ada dia untuk nak tunduk. Dalam Islam kita tak boleh tunduk lebih-lebih, kan? Melainkan ketika kita salat, kita rukuk dan kita sujud, itu adalah peluang untuk kita berdoa. Jadi seorang hamba itu dia akan dapat faedah daripada solat based on tahap solat dia. So Al-Imam Al-Ghazali masa dikarang Ihya Ulumuddin, ini antara purpose dia lah, supaya kita ni bila mana belajar tentang salat bukan hanya semata-mata daripada sudut fiqahnya, daripada sudut sunat, halal, haram, makruh dan sebagainya, tetapi kita nak belajar tentang aspek kerohanian di sebalik salat itu, supaya menjadikan kita ni hamba Allah yang lebih baik. Jadi dan ada lagi yang saya tanya, apa ni, macam mana? Okay, ni ada yang tanya, Ustaz, macam mana kita nak tips istiqamah solat subuh berjemaah dekat masjid? Ada yang tanya, Ustaz, subuh ni benda paling susah aku nak istiqamah. Bias hari weekday kita duk risau pasal kita nak pergi kerja, takut lambat. Hari weekend kita pula kita rasa ngantuk, kita nak tidur. Nak istiqamah untuk solat subuh kat masjid ni memang susah. This is a good question. So yang pertama sekali, apa yang perlu untuk saya boleh kongsi adalah kita kena kenal tentang musuh yang halang kita daripada bangun tidur untuk solat subuh. Iaitu siapa? Syaitan. Syaitan yang Allah laknat ni adalah musuh utama kita, yang menghalang kita daripada kita beristiqamah dalam apa-apa amalan kita. So jangan lupa Nabi SAW ada bagi tahu, syaitan ni dikencing kat telinga orang yang tidur sampai terlepas solat subuh. Ini riwayat Muslim. So jangan bagi syaitan tu kencing kat telinga kita. So macam mana kita nak halang syaitan tu kencing kat telinga kita? Amalkan sunnah Nabi. So sebelum daripada kita tidur, kita baca ayat kursi, kita Nabi bagi tahulah siapa yang baca ayat kursi ni, syaitan dia tak kacau kita. So yang itu kita boleh amalkan. Jangan lupa jadi amalkan juga zikir-zikir pelindung pagi petang yang menjadi, kita kata, ejen pelindung kita lah. So insya-Allah tidur kita tu lebih terpelihara. Yang kedua, biasanya ramai yang suka berlengah sampai ke masjid sampai dah azan kan. Ada yang nak tunggu dah komat dulu baru nak pergi, ada yang tak kerja awal lah. So lepas ni cuba istiqamah untuk pergi awal sikit pergi ke masjid, supaya bila mana kita pergi awal, even sebelum azan sekalipun, kita dapat buat solat sunat, mungkin sempat tahajud, mungkin sempat solat witir, mungkin sempat solat sunat fajar yang sangat besar pahala ni. Nabi kata ini lebih besar daripada dunia dan seisinya. And Ferrari, kalau kita ada kereta mewah ke, Rolls Royce ke, kita ada McLaren ke, kita ada the rarest apa pun bertimbun-timbun tu pun, dia tak akan boleh lawan dengan ganjaran Allah nak bagi orang yang jaga 2 rakaat sebelum kita solat subuh. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, bukan mudah kita tahu nak istiqamah begini, tapi kena ada kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Tapi itulah, bukan mudah dan bukan murah untuk nak dapat syurga Allah kan. Sebab itu bila Allah sebut ganjaran syurga yang begitu indah, Allah kata ini semua adalah untuk siapa? As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tetap taat, konsisten taat dia, orang yang selalu berinfak, dan orang-orang yang selalu memohon keampunan dengan Allah, beristighfar di waktu awal pagi. Yang keempat, kita perlu lebih kurang 10 minit untuk istighfar sebelum subuh. So bangun awal sikit
supaya bila kita bangun awal kita boleh beristighfar banyak-banyak. Ini kita nak dapat ganjaran ni lah yang Allah kata wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang rajin beristighfar minta ampun kepada Allah di awal pagi, ashar, waktu-waktu sahur tu, the end of the day tu, sebelum masuk waktu subuh tu. So sementara kita nak pergi ke masjid, bawa kereta ke jalan kaki, kebanyakan istighfar kepada Allah. So at least 100 kali macam yang Nabi SAW buat, ataupun boleh more than that. Tapi yang nak bonus, bangun awal lagi untuk solat malam, untuk nak solat witir, walaupun sikit pun tak ada masalah. Itu yang kita nak kena kejar. Yang kelima, lepas solat sunat fajar tu, kita akan bersama menunaikan Jumaat subuh dengan di masjid yang tak terbayang besarlah ganjarannya. Kalaulah solat sunat fajar tu pun dah besar ganjaran Allah nak bagi, apatah lagi solat yang wajib, pasti lebih besar bagi hamba-hambanya yang beriman. Lebih-lebih lagi kalaulah kita ni bukan jenis yang rajin bangun qiyamul lail, malas nak bangun. So solat subuh jemaah ni sebagai satu ganti yang Nabi SAW kata, orang yang ikut solat isyak berjemaah seolah-olah dia macam dah solat setengah malam. Orang yang ikut solat subuh berjemaah, dia complete, dia buat isyak dan subuh, maka dia telah dapatkan another half yang dia dah buat satu qiyamul lail sepanjang malam. So ini juga adalah satu teknik macam mana kita nak beristiqamah. Kemudian antaranya lagi, kita ingat lagi ganjaran yang Allah nak bagi. Kalau kita luangkan masa itu, kita malas nak duduk lama, kita memang nak cepat, nak pergi kerja dan sebagainya, lepas subuh tu kita zikir subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimatih. Apa maksud dia? Maha suci Allah dengan segala puji baginya yang sebanyak hitungan makhluknya, menurut keredaannya, menurut kebesaran arasy dan sebanyak paparan kalimahnya. Nabi kata siapa yang ucapkan zikir ni 3 kali di waktu pagi, lepas kita solat subuh tu, the best, dia akan menyamai kita buat zikir panjang-panjang sepanjang pagi. So bayangkan betapa pemurahnya Allah nak bagi kita ganjaran-ganjaran tersebut bila mana muazzin azan, wa idza nadaitum ila salah, ini ayat yang kita bicarakan ini, jangan kita ambil mudah dan jangan kita mempermainkan, jangan kita melengahkan, jangan kita memperkecilkan urusan tersebut supaya kita tak termasuk dalam ayat ni. Wa idza nadaitum ila salah ittakhaduha huzwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Baik. So itulah bila kita tadabbur surah ini sampai kepada ayat solat ni, saya always akan bagi penekanan yang lebih sikit dalam bab solat ni, sebab walaupun benda ni nampak mudah dan selalu diberikan peringatan, tapi most of us akan ambil benda ni sebagai satu benda yang remeh atau benda ni kecil, sedangkan ia adalah benda yang terbesar di dalam agama kita. Dia adalah benda yang paling awal sekali yang akan ditanyakan kita setelah kita meninggal dunia nanti, di akhirat nanti. Ini juga yang first kali akan ditanya. So sebagai satu remind bagi kita semua bersama, so, bila sampai ke ayat-ayat sebegini, saya akan always bagi penekanan yang lebih, sebab itulah intipati tadabbur. Kalaulah kita tak boleh jaga amalan yang terbaik ini, macam mana kita nak jaga amalan-amalan yang lain? Nabi SAW pun beritahu dalam hadis, siapa yang terselamat hisab dia tentang salat dia, yang lain tu semua akan jadi mudah. Tapi kalau kita dalam hisab salat kita tu banyak masalah, banyak kerosakan, banyak defect, so amalan-amalan lain tu lagi teruk lah. So kita nak dapat intipati daripada Al-Quran, surah tadabbur yang kita bacakan ini bersama. So the best amalan tu should be kita kena jaga betul-betul. So kita tak mau kita tergolong dalam ayat ini, walaupun mungkin ayat ini berbicara lebih kepada tentang orang-orang yang tidak beriman, yang akan, kerana mereka jahil tentang syiar agama kita, tentang amal ibadah kita, mereka mula memperemehkan, memperkecilkan agama kita. So kita sebagai orang beriman, kita kena berlawanan dengan itu. Kalaulah mereka mempermainkan syiar kita, kita tunjukkan betapa kita orang Islam ini menjaga, take it serious dengan syiar agama kita. Dan hari ini kita boleh tengok agama kita hanya dijaga, syiar tu tak jadilah. Dia hanya sekadar satu adat tradisi. Kalau hari raya kita nampak ramai orang Islam. Kalau hari solat subuh kita hanya nampak mungkin orang-orang beriman. Nak jaga tu susah. Macam mana kita nak rampas Al-Aqsa? Macam mana kita nak dalam keadaan umat Islam yang
lebih daripada 1.5 billion. Macam mana kita nak conquer the world, nak angkat kalimah Allah, kalaulah nak bangun subuh pun kita tidak mampu nak memenuhkan rumah-rumah Allah. Jadi insya-Allah saya kira kita akan sambung lagi perbahasan kita yang tak habis pada ayat ini, ayat ke-59 ni. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan, insyaAllah. Saya belum makan malam lagi, jadi rasa lapar pula. Bila lapar tu memang kita susah untuk nak concentrate. But before that, saya nak jawab satu soalan yang diberikan. Kat sini ada tanya, Assalamualaikum doktor, apakah perbezaan di antara munafik dan fasik? Adakah mereka menjadikan ibadat bahan ejekan termasuk dalam golongan tersebut? Okay, good question. Munafik ni dia ada dua jenis nifaq. Munafik ini adalah mereka yang pertama, mereka yang munafik ini istilah dia adalah dia istilah binatang. Dia adalah asalnya diambil dari kalimah binatang yang dalam pasir tu. Dia buat rumah dia ada pintu belakang. So kalau dia tahu musuh nak datang dari sini, dia boleh lari pada pintu belakang. So dia pinjam kalimah ni untuk nak menunjukkan depa ni, orang munafik ni sentiasa dia ada dua wajah. Satu adalah macam mana munafik ni dia orang yang tak sampai keluar daripada agama Islam. So mereka ini kalau ada sifat-sifat ni, mereka boleh dapat kategori munafik. Tapi kita kata munafik yang kecil. Nabi SAW kata ada dalam hadis, ciri orang munafik ni bila mana dia berbicara dia berdusta, bila berjanji dia menyalahi janji dia. Bila mana diberikan sesuatu amanah, dia melakukan khianat. Itu juga adalah sifat-sifat munafik. Tetapi munafik yang akbar, munafik yang besar, yang Allah cerita dalam Al-Quran kebanyakannya, yang kita buka muka surat pertama, yang kedua Al-Baqarah, itu dia menceritakan tentang orang munafik yang mereka ini zindiq. Zindiq ni orang yang bukan Islam, tetapi mereka ini berpura-pura masuk ke dalam Islam kerana takut kepentingan mereka terjejas ataupun kerana nak melakukan onar kepada agama. So ada dua maksud munafik. Fasik ini dia lebih kepada orang-orang Islam yang mana mereka ini tergelincir daripada agama. So fasik ini, sifat fasik ini boleh dapat kepada orang yang pertama sekali, dia ada dua jenis. Satu, orang yang meremehkan dosa besar. Dia buat dosa-dosa besar ni, dia tak, orang ni tak kisah minum arak, orang ni berzina, itu adalah orang yang fasik. Orang ataupun orang yang ambil mudah dosa-dosa kecil ni, dia ingat dosa kecil dia buat benda-benda tu sampai banyak kali, dah jadi rutin dia. So itu juga boleh menjadikan dia sebagai seorang yang fasik. Ada lagi satu soalan yang bertanya, macam mana cara mudah untuk bangun qiyamul lail? Cara mudah tak ada mudah, tapi ini berdasarkan kepada apa yang saya tahu adalah, pertama, dia tak boleh lari daripada ilmu, dan ilmu itu menghasilkan iman. So kita kena tahu ilmu, kita kena tahu tentang apa fadilat-fadilat yang kita nak. Sebab the only yang boleh motivate diri kita adalah apa yang pancing untuk kita nak. For example, semalam ada masa saya minum kopi dengan beberapa jemaah masjid tu, ada yang tanya, Ustaz, how do we consistent untuk nak buat solat sunat rawatib? Dia tanya. Saya kata, sebab solat sunat rawatib, dia ada tengok satu video saya tu, orang yang buat solat sunat rawatib 12 rakaat ni, Nabi kata dia akan dapat satu mahligai atau rumah dekat syurga. Saya beritahu, apa yang buatkan kita konsisten is kadar how strong kita nak ganjaran Allah tu. For example, kalaulah kata bos kita kata, okay, kalau you boleh jaga solat sunat 12 rakaat rawatib ni sehari, setiap hari I bagi you satu rumah baru. Memang kita pasti akan buat, sebab kita nak rumah tu, kumpulkan rumah-rumah kan. So bila kita nak benda-benda betul tu, and kita akan usaha ke arah tu. Tapi ganjaran Allah ni kita tak study, and kita tak ambil, kita tak ada knowledge pasal tu. Kita tak tahu kalau kita buat ni apa Allah nak bagi. So belajar sikit, belajar tentang targhib wa tarhib, hadis-hadis yang menyatakan tentang fadilat-fadilat tentang satu amalan yang sahih lah. Dan insya-Allah bila kita tahu apa yang Allah nak bagi kepada kita daripada hadis-hadis yang sahih tu, tinggal kita nak beriman. Sebab apa iman? Sebab kita tak nampak benda tu yet now, tetapi kita hanya beriman, insya-Allah that's my part.
dia dekat akhirat. For example, saya beritahu pada jemaah tu lah. Saya kata contohnya kan, saya kalau pergi rumah uncle ni, apa nama, Haji Hamid, kita tak tahulah dia biasanya ada kat sini ataupun tidak malam ni. Saya kata okey, rumah dia akan cantik. Kita tengok rumah, Masya Allah, ada kolam renang, rumah yang indah besar, mahligai yang saya rasa kat dunia ni I will not get that. Kan? Tapi I can get that much more beautiful, much more indah than that if saya boleh buat je apa yang Allah suruh kat dunia ni, and I will get my reward insya-Allah dekat syurga nanti. So itu yang kita nak. Kita know mungkin mungkin tempat kita bukan di sini, tapi tempat kita ada di sana. So tukarkan ke arah kita memang nak bersungguh-sungguh benda tu. It's kind of our motivation, dan insya-Allah benda tu yang akan transform kita, dan benda tu yang akan mengatasi kemalasan kita, akan mengatasi kita punya apa yang menghalang kita selama ni, insya-Allah. Okey, ada lagi yang bertanya, Ustaz, boleh ke pelarian perang ni mencari perlindungan di negara bukan Islam? Apa hukum negara Islam yang tak bagi protection kepada? Okay. This is a lot of discussion lah kalau nak discuss detail about this. Tapi first sekali, kalau war refugees nak mencari protection di negara bukan Islam, apa-apa benda yang menyelamatkan nyawa kita, ingat maqasid Islam ni dia ada 5. Nak menyelamatkan nasab kita, nak menyelamatkan agama kita, nak menyelamatkan darah nyawa kita, nak menyelamatkan harta kita, nak menyelamatkan akal kita. So ini adalah syariat diturunkan untuk menjaga 5 ini, melindungi 5 ini. So bila orang yang terlibat dalam peperangan, mereka sudah pastinya ada ancaman kepada peperangan, ada dia punya ancaman kepada nyawa, ada ancaman kepada keluarga, nasab mereka. Kan, barangkali agama juga, of course, agama juga. So mereka inilah antara orang yang terancam begitu dahsyat. So dalam keadaan ini, mereka boleh pergi ke mana-mana tempat yang dirasakan mampu memberi mereka perlindungan yang lebih baik daripada tempat yang mereka terlibat dalam peperangan. Sentiasa mencari tempat yang lebih baik. Walaupun secara asalnya kita ini tidak dituntut untuk berhijrah ke negara bukan Islam, melainkan ada syarat-syarat yang tertentu, ada syarat-syarat dia lah. But overall, macam saya dah kongsikan before, dia akan selalu membuka peluang untuk agama kita terkorban. So tidak digalakkan ke arah itu, melainkan dalam keadaan darurat seperti war refugees. Jadi negara Islam yang tak bagi protection kepada saudara kita itu, this is something yang kebetulan few months before, sebelum haji ni kita ada meeting dengan Fatwa Perlis. Masa tu Datuk Mufti Dr. Mazhar, dia ada dapat visit daripada pelarian UN lah. So dia ada datang ke Perlis untuk nak minta beberapa pandangan, nak minta sokongan, apa yang kita boleh bantu kepada rakyat kita. Malangnya lah kalau saya tengok negara kita, hubungan kita antara sesama Islam ni now tidak lagi memberikan keutamaan kepada satu ukhuwah yang berdasarkan kepada keimanan. Hukum asal adalah kita kena protect our brothers yang sama seagama dengan kita, di mana jua berada. Salman Al-Farisi yang datang ke Madinah, sahabat-sahabat lain yang bukan berasal daripada Madinah, zaman dulu dia tak ada boundaries yang seperti sekarang ni lah. Mereka lebih mudah untuk nak pergi berpindah dan sebagainya. Zaman sekarang, kerana kita terlalu terikut dengan sistem acuan yang telah dibina ini, kan, satu sistem yang membuatkan umat Islam hidup dalam asabiyah negara masing-masing. So kita akan dibina semangat patriotik yang dibina di atas dasar agama. First, mengatasi agama, menyebabkan kita rasa tak sensitif terhadap apa yang berlaku pada saudara-saudara kita di luar sana. Tapi bila melibatkan kaum kita, bila melibatkan agama kita, itu lebih utama bagi kita. So unfortunately, itulah yang kita telah kurang pada masa sekarang. So sebab tu bila kita ada pelarian-pelarian datang ke negara Islam, kita tak cuba untuk nak communicate, interact dengan mereka dengan cara yang
sepatutnya lah Islam ajar. Ya, communicate yang berlaku itu dalam keadaan yang asabiyah. Sebab itu kita akan tengok satu bonding yang jelas kan, sampai berlaku ialah kita akan anggap contohnya Rohingya ni dibuat hal, mereka juga nak survive dalam keadaan mereka juga nak dapat perlindungan yang sepatutnya tidak dapat. Mereka tak dapat communication yang baik, mereka tidak disambut dengan baik. Itu berlaku di seluruh dunia lah. Kita tengok pelarian daripada Syria yang melari ke Turki ataupun lari ke negara-negara Arab, mereka hanya boleh diberikan perlindungan ikut apa yang apa nama PBB ada dia punya ni, tapi sistem politik, sistem governance yang kita ada pada sekarang membuatkan we are afraid that our right will be sacrificed to the foreigners. Nah, itu. Tapi kalau kita tengok, kalaulah kita ambil contoh mudah, kalaulah we human can asimilasi dengan baik regardless dia punya nation, maka dia boleh jadi satu prosperity kepada negara kita. Let's say for Dubai kan, Dubai walaupun masyarakat rakyat dia cuma minority, tapi government dia jaga apa orang kata yang kecil tu, rakyat yang sedikit itu, tetapi mereka punya pintu pagar itu dibuka luas kepada foreigners untuk datang, dan cara sistem yang mereka buat itu mesra kepada mereka yang nak menyumbang kepada agama. So kita tengok negara mereka makmur, walaupun orang Dubai itu sendiri, Emirat itu sendiri sikit lah, di peratus mereka tu sikit, tapi kena ada good governance dalam perkara ini supaya menjaga sensitiviti rakyat tempatan. Mereka tak rasa diri mereka terkorban ataupun hak mereka diambil oleh orang luar. Sebab kita boleh lihat isunya asabiyah kita telah dibina tinggi dalam bab ni. But it's a long discussion untuk nak mempertimbangtarakan antara sistem maslahat mudarat dan sebagainya. It's good things to discuss. Even masa wakil-wakil UN tu datang ke rumah Datuk Mufti, masa tu dia ajak saya juga ada datang. Masa tu saya pun dengan selambanya cuba discuss dalam bahasa Inggeris. So agak confident juga bercakap. So very nice untuk nak melihat apa zakat-zakat yang boleh kita berikan, apa mission. This is project yang besar lah, bukan mudah. Baik, wallahu alam, sekadar itu saja dulu perkongsian kita pada malam ni. Moga-moga ada sedikit banyak sebenarnya manfaatnya. InsyaAllah kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi semua.